Isu lesen terbang atau mendapatkan lesen memandu garanti lulus secara rasuah merupakan isu hangat yang telah dibongkar oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sejak awal tahun 2000 lagi. Pada ketika itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang merupakan pegawai kanan siasatan di SPRM Perak bertindak sebagai perancang utama siasatan kes berkenaan dengan hasilnya lebih 100 individu ditangkap serta 100,000 lesen terbang telah disenarai hitam. Daripada kes tersebut juga, kerajaan telah menambah baik sistem ujian lesen percubaan secara manual ke sistem berkomputer. Malangnya, beberapa tahun selepas itu, sindiket seumpama ini telah muncul kembali dengan modus operandi yang agak berbeza. SPRM fokus mengimbau kembali Ops Pandu yang dilancarkan oleh bahagian perisikan SPRM sehingga menumpaskan sindiket mengeluarkan lesen memandu garanti lulus yang didalangi oleh pengusaha sekolah memandu, tenaga pengajar dan pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di sekitar negeri Johor dan Melaka pada tahun 2016. Operasi itu bermula setelah bahagian perisikan SPRM menerima maklumat pada pertengahan 2016 tentang kegiatan tersebut dengan bayaran rasuah dikenakan antara RM1,500 sehingga RM6,000 bagi setiap calon yang ingin memperolehi lesen memandu garanti lulus. SPRM telah menggunakan kaedah undercover yang mana seorang pegawai SPRM telah menyamar sebagai orang awam yang tidak mempunyai sebarang lesen memandu dengan tujuan mengumpul serta mendapatkan bukti keterangan berhubung kes ini. Pada 19 Oktober 2016, berdasarkan maklumat daripada sumber, ejen perisikan SPRM yang hanya dikenali sebagai Eric telah menghubungi seorang target wanita dikenali sebagai Rose untuk bertanyakan mengenai lesen garanti lulus. Dalam perbualan tersebut, Rose bersetuju untuk bertemu dengan Eric dan menerangkan dengan lebih jelas proses untuk mendapatkan lesen tersebut. Hasil pertemuan pada hari tersebut, Rose bersetuju untuk membantu Eric membuat lesen dengan bayaran sebanyak RM3,300. Eric telah diminta untuk menghantar gambar kad pengenalannya kepada Rose untuk dibuat semakan terlebih dahulu oleh orang yang menguruskan proses membuat lesen ini dan seterusnya menunggu keputusan daripadanya. Selang 2 hari kemudian, Rose menghubungi Eric dan menyatakan orang yang menguruskan lesen tersebut sanggup untuk membantunya tanpa perlu menjalani ujian memandu. Rose telah meminta Eric untuk memasukkan wang berjumlah RM2,050 sebagai pendahuluan ke dalam akaun individu lain. Selepas 2 hari, Eric memasukkan wang berjumlah RM2,050 ke akaun sama seperti dijanji. Manakala baki bayaran selebihnya akan dibuat ketika Eric hadir membuat cap jari pada sistem ketika melalui ujian undang-undang komputer. Namun begitu, selepas 10 bulan barulah Rose menghubungi Eric dan telah memintanya hadir ke Jasin, Melaka bagi proses cap jari ujian undang-undang komputer tanpa perlu menjawab soalan ujian tersebut. Pada pertemuan itu, Rose meminta Eric menyerahkan baki bayaran sebanyak RM950 sebelum dia dibawa ke pusat ujian untuk menyelesaikan proses tersebut. Apa yang mengejutkan, di akhir ujian tersebut, Eric telah mendapat markah lulus 42/50 walau dia langsung tidak menduduki ujian tersebut. Namun, dia mendapat tahu bahawa ujian tersebut telah dijawab oleh individu lain yang berada di situ pada masa tersebut. Akhirnya, pada 4 September 2018, 4 individu iaitu Rose bersama 3 lelaki yang bersekongkol dengannya telah ditahan oleh SPRM Melaka. 3 daripada mereka telah direman selama 5 hari untuk siasatan lanjut. Dengan tumpasnya sindiket ini, maka terhentilah kegiatan haram tersebut yang pastinya memberi impak negatif pada ramai pihak. Ingatlah, memiliki lesen memandu melalui jalan pintas bukan sahaja boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, malah meningkatkan risiko kemalangan jalan raya.